Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami dalam bicara khas pembubaran Parlimen. Ya, kita sedia maklum setelah kita mendengarkan pengumuman pembubaran Parlimen oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada petang tadi yang membuat keputusan untuk membubarkan Parlimen pada tarikh hari ini 10 Oktober 2022. Dan keputusan untuk menentukan tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya ia tertakluk di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya dan ini telah pun diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Cumanya malam ini kita memberikan gambaran sedikit berkenaan legaliti ataupun rasional di sebalik dan juga aspek undang-undang yang membenarkan keputusan untuk pembubaran Parlimen itu dibuat. Seperti mana yang kita bawakan dan juga kita gambarkan bersama dengan anda pada ketika ini, apa yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri menggunakan dua perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu perkara 40 Fasal 2B dan juga perkara 55 Fasal 4. Yang mana kita membawa gambaran kepada perkara 40 Fasal 2B melihatkan kepada permintaan untuk membubarkan Parlimen dengan budi bicara Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perkara ini diperjelaskan bukan menggunakan perkuatan nasihat atau advice tetapi menggunakan permintaan ataupun request dan juga ia adalah kuasa budi bicara baginda dan ini terpakai dalam keputusan pembubaran Parlimen. Seterusnya kita beralih kepada satu lagi perkara dan juga peruntukan yang dibawa dalam Perlembagaan Persekutuan yang mana membawa perkara 55 Fasal 4. Ini meletakkan kita seterusnya kepada slide dan seterusnya adalah berkenaan tentang perkara 55 Fasal 4. Apabila Parlimen bubar, suatu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh ia bubar dan Parlimen hendaklah dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh itu. Ini kita bawakan gambaran awal dan mukadimah awal untuk legaliti di sebalik keputusan yang dibuat dalam pembubaran Parlimen. Untuk kita berbicara dengan lebih lanjut, malam ini saya tidak kesorangan untuk kita bersama dan juga membawakan gambaran berkenaan tentang pasca pembubaran Parlimen ini bersama dengan sahabat kita, Tuan Syed Munawar, Datuk Syam Rahayu dan juga Dr. Niwandi. Silakan. Sudah ditegur tadi, jangan bertuan-tuan. Kita berjenaka Tuan Syed Munawar. Saya dah pesan dia. Saya panggil dia Tuan Is lepas ni. Mengundi kat mana Is? Mengundi Tuan? InsyaAllah. Di Rembau. Di Rembau. Kerusi panas. Kita akan ekspor dia ke Rembau ni. Kok lah nama dia bertanding. Tapi kita patut dapat undi pos lah Is. Sebab kita bertugas kan? Saya rasa kita bertugas malam. Sempat bagi malam mengundi. Sempat. Kita melobi sekarang ni. Rancangan ni langsung. Assalamualaikum, salam muhibah. Terima kasih Is. Mukadimah yang sangat baik sekali cuba memahamkan kita dan realitinya sudah pun dibubarkan. Tenanti-nanti suspend atau tidak. Prof Datuk, suspend ke? Tak tahu dah kan. Ini dia tahu inside information. Tak ada siapa tahu. Tak ada kejutan, tak terkejut sudah dijangkakan? Satu yang terkejut jugalah. Walaupun urat-urat dalam media sosial tu dah banyak kan. Okay. Cuma memandang pada situasi dan gambar-gambar orang kata apa? Secara tidak langsung apa yang dititahkan oleh ke bawah duli dan juga beberapa kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri sendiri. Kadang ya, kadang tak. Tapi tadi dah betul-betul ya. Confirm lah ya. Dr. Wandi macam mana? Terkejut juga dengan pengawalan ataupun Sebab tak dapat maklumat daripada selalu di WhatsApp kan. Tak ada soal bocor lah Is kita malam ini. Okey tuan-tuan, tetamu saya dan juga Is pada malam ini dua-duanya tokoh yang saya menjangkakan akan kerap tampil sehinggalah tempoh mungkin sebulan yang akan datang sehingga pengundian. Di sebelah kiri saya Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang sudah kembali ke UiA. Di sini masih menyatakannya di UiTM. Sudah pensyarah di Fakulti Undang-Undang. Okey, di kuliah undang-undang. Jadi Prof Datuk sudah pun kembali ke UiA. Dr. Nur Riwandi, kawan saya, sparring partner, selalu saja berbeza pandangan tapi berhemah untuk berbeza. Penganalisis keselamatan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi. Assalamualaikum, salam hibah, selamat datang. Dan saya kira tadi Is sudah membuka laluannya. Saya nak mulakan dengan Prof Datuk dulu boleh ya? Kerana disebutkan soal nasihat, permintaan. Di sini saya ingin menarik perhatian bagaimana kenyataan daripada istana. Ada disebutnya soal kecewa dengan perkembangan politik. Tetapi digambarkan pula tidak ada pilihan melainkan memperkenan. Dalam keadaan timbul kekecewaan, jadi mengapa perlu sampai apakah wajib memperkenan atas nasihat ataupun permintaan daripada eksekutif? Okey, terima kasih. Syed ni. Ya. Syed jangan tuan, dia redundant. Kalau kita lihat kepada undang-undang, ada juga yang menyatakan, ada juga pandangan lah yang menyatakan ia adalah nasihat yang patut orang kata apa, diikuti. Tapi pada pandangan saya, ia adalah satu permintaan dan ianya adalah budi bicara ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
saya fikir kekecewaan yang di-Pertuan Agong ini telah banyak kali disuarakan sebelum pertukaran kerajaan yang kedua itu selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kemudiannya berpindah kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Dan pada masa itu juga titah tuanku supaya adanya kebersamaan dalam berpolitik itu supaya tidak orang kata tidak berlakunya kacau bilau lah dalam politik tu. Jadi kekecewaan tuanku itu supaya ini orang kata pemerhatian saya lah ya, bukan saya tak tahu apa berlaku dalam istana tapi itu ada sesuatu yang tidak tertanggung lagi dan seterusnya kita harus membubarkan dewan itu kerana tuntutan-tuntutan keadaan politik itu. Walaupun orang kata begitu tuntutan politik itu tapi ia sebenarnya atas kebijaksanaan Duli tuanku juga. Kerana apabila dikatakan kuasa itu adalah kuasa budi bicara baginda, pastinya baginda mengambil kira pelbagai dimensi dan pelbagai aspek yang perlu ditangani dengan baik ya. Mungkin kalau ikut bulan dalam beberapa bulan saja lagilah yang untuk akan berakhirnya 5 tahun umur parlimen itu. Jadi rasa kecewa tuanku tu saya fikir oleh kerana ini bukan kali pertama, saya fikir para pemain politik terutamanya perlu mengambil seriuslah. Ini dah berkali-kali nasihat dan sampai tuanku fikir tidak perlu lagi menangguhkan pilihan raya, kembalikan kepada rakyat. Dan ini adalah suatu yang amat-amat pada saya yang memerhati ini, saya fikir ini adalah suatu yang perkara yang amat-amat didambakan pada ketika inilah. Datuk Syam Rahayu menyebut sudah tidak tertanggung lagi. Bacaan Dr. Nirwandi bagaimana? Dia sebenarnya menjunjung kasih baginda tuanku. Apabila sesuatu keadaan melibatkan keselamatan negara secara keseluruhannya, sudah tentu kita harus bergantung harap pada satu bentuk keputusan yang baik. Dan dalam isu dan pembubaran parlimen ini, kita rasa ramai yang tidak menjangkakan ia akan berlaku selepas bajet. Ramai mengatakan ia akan berlaku sebelum bajet. Tetapi apabila ia berlaku selepas bajet, sudah tentu ada perkara-perkara yang mendesak. Dan salah satu keutamaannya adalah kestabilan sosiopolitik. Teras kedua dalam keselamatan dasar keselamatan negara yang dibangunkan oleh Majlis Kesihatan Negara 2025 menjejaskan kestabilan sosiopolitik itu penting. Dan dalam keadaan ketika ini, menepani cabaran yang akan datang dan dalam desas-desus spekulasi mengatakan terdapat di kalangan ahli-ahli parlimen yang mungkin menyanggah keputusan pembubaran ataupun pilihan raya awal dan perkara-perkara yang berkaitan seperti itu, dan maka wujudnya satu bentuk tendensi kecenderungan untuk menarik sokongan ataupun tidak bersetuju dengan dasar-dasar yang mungkin akan dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi apabila berlaku sedikit kegusaran itu, maka ia boleh menjejaskan dalam menepani cabaran-cabaran yang akan datang, khususnya dalam pembentangan bajet, keputusan bajet dan sesuatu isu-isu dasar dan polisi. Dan saya ketidaktentuan politik ini adalah yang menjadikan perkara pokok kenapa saya rasa Perdana Menteri membubarkan parlimen pada hari ini dan sentuh yang diperkenalkan oleh Pertuan Agong. Dan sentuh yang di Pertuan Agong menjunjung kasih punya satu elemen perisikan yang cukup baik, mendapatkan membalas daripada berbagai pihak. Saya tidak pasti juga kalau orang sebelah saya pun menasihati juga kan. Tetapi permakluman itu doktor sendiri pun menasihati juga kan. Tetapi maksudnya apabila berlaku di sini, sudah tentu bagi tuanku akan mengambil keputusan dengan penuh berhemah, dengan penuh bijaksana. Dan ini saya rasa perkara yang perlu dipahami oleh masyarakat, kerana dalam menentukan satu keputusan yang amat besar seperti ini, tentu dia memerlukan satu bentuk isu-isu ataupun perkara-perkara yang punya weightage yang berat. Setidaknya, mengapa ia dilakukan pada masa dan ketika ini dan kenapa tidak tunggu hingga waktu yang sesuai. Saya ada masalah sikit untuk menerima bila cakap soal keselamatan itu. Kalau benar ada keselamatan, maka it should be spell out. Kalau kita bercakap soal, kerana saya melihat defisit kepercayaan meluas dan melata, termasuk dia boleh memalitkan pihak istana sekaligus. Jadi kalau kita menyatakan bahawa ada elemen keselamatan, tidakkah lebih bijaksana untuk menyatakan apa isu keselamatan? Keselamatan dalam teras keselamatan negara adalah keselamatan politik, keselamatan makanan dan keselamatan persekitaran dan pelbagai elemen keselamatan. Dan keselamatan utama adalah keselamatan ekonomi. Dan apabila bercakap tentang isu keselamatan ekonomi, pembentangan bajet itu menjadi satu acuan untuk melihatkan apa yang akan dihadapi oleh negara dan apa yang negara perlukan untuk menghadapi bajet, menghadapi belanjawan yang akan datang. Tetapi apabila bercakap tentang isu keselamatan ekonomi, ia harus datang kekuatan keselamatan politik. Dan di sinilah kesinambungan kedaulatan ataupun isu berhubungan politik ini perlu dipastikan duduk teguh dalam satu kerangka
politik yang cukup stabil. Dan saya rasa itu perlu dipahami sebab apabila kita cakap tentang keselamatan, ia mengkerumi elemen-elemen keselamatan negara. Yang sebenarnya mungkin nampak secara kasar negara selamat, aman, damai, tetapi kestabilan politik itu. Sebab itu sosio-politik itu diletakkan sebagai elemen utama dalam keselamatan negara. Kita tidak akan pergi lebih jauh menafsir kecewa atau tidak itu. Cuma mungkin ada pihak yang mengatakan keselamatan itu kalau konteksnya ekonomi tidakkah lebih bagus kalau laksanakan dulu bajet, luluskan. Kerana dalam kedudukan tergantung ini, bagaimana kalau akhir parlimen nanti hang parlimen? Tidak ada kesepakatan. Maka saya tidak menganggap itu hujah yang kuat untuk tapi itu bukan isu malam ini. Tak apalah, ia sudah dibubarkan. Apa juga penafsiran terhadap kekecewaan, apa yang kita pun tak tahu monsun bila kan, tapi sudah pun dibubarkan. Maka mungkin Datuk Syam Rahayu, apa yang berlaku dalam tempoh ini sehinggalah menjelang hari mengundi nanti, D-Day nanti? Yalah, pertama saya fikir juga penting untuk kita memastikan bahawa keadaan ekonomi, keselamatan rakyat sama ada dari segi kesihatan atau malapetaka banjir itu kan. Itu yang diletakkan nombor satu. Dari segi perundangan pula, pilihan raya itu hendaklah diadakan dalam masa 60 hari lah. Dari tarikh ia dibubarkan. Dari tarikh hari inilah? Dari tarikh hari inilah. Katakan dah 10 Oktober ni. Dan dalam masa 60 hari mungkin pada awal bulan 12 lah. Kita kan 10 Oktober, 10 Disember lah, yang untuk 2 bulan ya. Tapi pastinya ia berlaku sama ada dalam bulan 11 kan. Jadi di sini kita harus melihat dari segi perundangannya telah hendaklah ditepati dan sebuah kerajaan itu hendaklah dibentuk dalam masa 120 hari dari tarikh pembubaran itu. Jadi kalaulah pilihan raya itu dalam masa 60 hari, mungkin sebulan setengah lah sebelum mungkin diramalkan ataupun hari ini dah tersebar WhatsApp tentang hari penamaan calon, nomination day dan juga hari pilihan raya ya. Saya kita tak tahu yang mana. Tapi di situ kalau ikut undang-undang dalam perkara 55 itu dia 60 hari lah. Walaupun begitu tidak pernah lah. Kalau ikut pengalaman negara tidak pernah sampailah 60 hari itu. Biasanya sebulan lebih dan seterusnya. akan tertubuhnya suatu kerajaan. Yang ini yang ramai nujum lagi cakap ni kan. Ada yang kata tadi hang of parliament lah apa, Said pun dah jadi nujum sini. Dah hang of parliament lah apapun kita kata dari segi perundangan tidak ada masalah untuk bentangkan bajet kemudian bubarkan sama ada nak sebelum atau selepas anytime. Yang so long dia mesti mendapat perkenan ke bawah duli dan ia ada satu permintaan, bukan duli tuanku saja bangun pagi tuanku nak bubar dewan, bukan begitu. Maknanya ada syaratnya ialah daripada permintaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah. Jadi di sini saya tidak tahu lah, mungkin penganalisis atau pemerhati politik itu lebih berwibawa untuk memberikan pandangan. Sebagai pelajar undang-undang kita akan cuma lihat tentang apakah tindakan-tindakan seterusnya yang akan dilakukan oleh SPR sebagai badan yang paling berautoriti untuk melaksanakan pilihan raya sama ada pada peringkat persekutuan atau peringkat negeri lah. Is cakap pasal siapa yang boleh meneka tarikh ni pandai ni. Bertahun-tahun dia jaga. Is bila rasa kita nak patutnya sebaik-baiknya buat bila ni? Kalau saya ada personal WhatsApp dengan SPR, insya-Allah saya tanyakan terus. Tapi kita nak membawa gambaran sebenarnya apa yang dikatakan tadi berkenaan dengan hang parlimen dan sebagainya adalah perkara paling penting berkenaan tentang kerajaan caretaker government ataupun kerajaan sementara ini. Kita akan melihatkan kepada paparan seketika ini untuk kita membawa kembali tentang paparan perkara 55 Fasal 4 yang menetapkan tentang tarikh 60 hari untuk pilihan raya itu diadakan. Ini penting kerana aspek 60 hari dan juga wording ataupun perkataan bermesyuarat persatu tarikh tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh itu ia dibaca bersama dengan perkara 43. Kita pergi kepada slide dan seterusnya adalah bagaimana kita melihat tidak ada sesiapa yang menjadi ahli parlimen dan diperkenankan oleh Pertuan Agong melainkan jika pelantikan mana-mana menteri telah dibatalkan oleh Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, tapi mana-mana menteri boleh meletakkan jawatannya. Ini dua perkara yang paling penting kerana kita ingin melihat tentang persoalan had dan juga batasan. Apakah kerajaan caretaker government atau kerajaan sementara ini boleh menggagaskan dasar-dasar penting dan juga dasar-dasar baru dan juga apakah persoalan tentang janji dari kerajaan sementara boleh dipandang sebagai satu sogokan. Itu akan kita jawab sebentar lagi dalam bicara khas.
sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Abang, bangun bang. Tak elok tidur. Matahari dah meninggi dah ni. Yalah, nak bangun lah. Bangun. Kata orang, satu mimpi itu lebih berharga daripada 1000 realiti. Macam mimpi kami, untuk memiliki sebuah maligai sendiri. Perkara terindah tentang kenangan adalah saat-saat menciptakannya. Di rumah ini kami akan cipta 1000 kenangan untuk diceritakan pada hari-hari mendatang. Bahagia itu bukan diukur dengan besarnya rumah yang kita duduki atau banyaknya duit yang kita miliki. Ruang sederhana seperti ini sudah cukup jika disulam cinta dan kasih sayang. Pendidikan untuk anak-anak OKU akan terus diperkasa. Bagi melindungi kebajikan murid dan guru pendidikan khas, kerajaan menyediakan RM20 juta untuk membekalkan peralatan mengajar serta menambah baik fasiliti di sekolah berkeperluan khas. Seperkara lagi, bagi memberi peluang kepada ibu bapa menghantar anak-anak OKU ke tempat asuhan yang selamat semasa mereka bekerja, kerajaan akan menyediakan insentif khas bagi menubuhkan 50 buah taska OKU baru berbanding 13 buah yang sedia ada. Agenda memperkasa komuniti tumpuan akan memfokus kepada pemberian bantuan, kemudahan infrastruktur dan program-program sosioekonomi. Secara keseluruhan, masyarakat orang asli disediakan RM305 juta, iaitu meningkat berbanding RM274 juta tahun ini. Peruntukan ini antaranya merangkumi program bantuan sosial, peningkatan taraf hidup serta pembangunan bersepadu perkampungan orang asli. Harapan kerajaan akan melaksanakan projek tanam semula ladang orang asli, merangkumi kerja-kerja penamanan semula getah dan kelapa sawit yang akan memanfaatkan lebih 2,100 orang asli antaranya di Kemaman Terengganu, Bera Pahang dan Buah Musang, Kelantan. Kerajaan juga akan mempergiat program pembangunan usahawan orang asli bagi menyediakan bantuan peralatan perniagaan dan bimbingan keusahawanan kepada 550 orang asli. Okey, kita bersua kembali dalam bicara khas pembubaran parlimen. Tadi mungkin Syed ada bertanya sama ada saya boleh meneka tarikh pilihan raya terpertibak. Tapi sebenarnya Syed lebih arif dalam menebak dan juga meneka tentang siapa antara calon Perdana Menteri. Itu mungkin ada jawapan daripada pihak sana. Tapi apapun, tadi yang saya tinggalkan persoalan berkenaan tentang kita mengkorelasikan perkara 55, perkara 43 berkenaan tentang perjawatan caretaker government ataupun Perdana Menteri ini. Persoalan yang timbul dalam kerajaan sementara yang diperuntukkan ini, apakah adanya peruntukan khas berkenaan penubuhan kerajaan sementara, dan persoalan-persoalan yang terbit adalah hak dan juga batasan bagi kerajaan sementara dan bagaimanakah kerajaan sementara ini boleh menggunakan segala sumber, resources, dana untuk melaksanakan pelbagai aktiviti, janji manifesto dan sebagainya yang tidak akan dianggap sebagai satu mungkin sogokan kepartian. Itu mungkin boleh ditanyakan terus kepada Prof. Datuk Syah Melayu. Okey, pertama kita menggunakan istilah caretaker ataupun kerajaan sementara lah. Caretaker ni biasanya dia berlaku pada keadaan parlimen tu dibubarkan. Dalam perlembagaan kita tak ada istilah caretaker atau kerajaan sementara. Tetapi ia membolehkan yang dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong melantik mana-mana orang yang sebelum ini adalah ahli dewan ya sebagai menteri. Jadi tapi kita lihat kepada amalan kebanyakan negara Commonwealth atau negara yang mengamalkan Westminster ni ataupun macam negara kita lah, biasanya bila kita tak sebut dalam perlembagaan caretaker government, dia secara amalan pada adat perlembagaan atau secara conventionnya ialah jemaah menteri yang terdahulu itu mengambil tanggungjawab sebagai caretaker government atau kerajaan yang melaksanakan fungsi kerajaan semasa keadaan parlimen terbubar. Sebab saya fikir penonton pun dah jelas bahawa apabila kita sebut parlimen terbubar, maknanya
Dewan Negara yang dibubar, Dewan Negara yang Dewan Rakyat yang dibubarkan dan Dewan Negara tidak tertakluk kepada pembubaran. Jadi bila Dewan Rakyat itu dibubarkan, maknanya semua ahli Dewan Rakyat itu adalah telah tidak lagi menjadi ahli dewan lah. Jadi tidak ada, lebih kurang di situ, bila dah tidak ada kelayakan sebagai ahli dewan ataupun dah tamat sebagai ahli dewan tu, tak ada kelayakan untuk jadi menteri lah, jemaah menteri dan sebagainya lah. Jadi di situ walaupun begitu, dari segi amalannya caretaker government itu adalah berlangsung sebagaimana jemaah menteri sebelum ini. Jadi timbul ura-ura sebenarnya perbincangan, perlukah pelantikan baru dan sebagainya. Tapi dari segi amalan, dari segi adat, pelantikan itu secara otomatis lah. Tak ada angkat sumpah baru sebagai caretaker government pun tak ada lah. Jadi seperti yang disebut tadi, tugas-tugas caretaker government ni, dia tak boleh buat bajet baru lah. Maknanya boleh berbelanja tentang apa yang telah diluluskan sebelum ini dan kemudian polisi atau dasar-dasar penting berkaitan dengan mungkin hubungan luar negara, hubungan luar negeri dan sebagainya tu tidak boleh dilaksanakan lah. Contoh katakan Malaysia nak menandatangani perjanjian antarabangsa. Pada saya itu adalah suatu tugas yang besar lah dan tidak boleh dilaksanakan oleh caretaker government. Begitu juga dengan memperkenalkan polisi-polisi yang memerlukan perbelanjaan. Ni kira pasal wang lah. Maknanya tak boleh membelanja. Tapi kalau dasar dan keputusan itu sudah diputuskan sebelumnya, pelaksanaan tu KSU misalnya boleh saja melaksana. Betul. KSN. Okay. So KSN atau KSU lah, di agensi-agensi yang sebagainya tu bolehlah sebab bajet tu dah ada kan. Tapi kalau nak buat bajet baru, pada saya tak boleh. Satu, dari segi pembelanjaan, dari segi dasar-dasar penting negara tidak boleh dilaksanakan oleh caretaker government. Walaupun begitu, kita tidak ada garis panduan yang jelas dekat negara kita. Mungkin kita perlukan ini sebenarnya dalam masa-masa hadapan supaya tidak timbul kritikan-kritikan yang tidak berasas kadang-kadang ya, dan tidak timbul penyalahgunaan kuasa oleh caretaker government itu. Jadi saya haraplah selepas ini kita lebih bersedia untuk itu. Bila Datuk kata kita perlukan ini, ia perlu diwujudkan dalam bentuk apa? Ia bentuk dalam bentuk garis panduan yang dibincangkan dalam parlimen. Jadi diputuskan oleh parlimen, dimasukkan sebagai addendum dalam perlembagaan, tak perlu? Tak perlu. Cuma dia dijadikan konvensyen dan amalan, jadikan adat, guidelines ya, yang perlu dipatuhi secara sukarela, suci hati para pemain politik itu. Itu yang menarik saya nak bawa sebab Datuk Syam Rahayu dia legalitinya, tapi pengamalan politiknya, behavioralnya kita bagi pada Nirwan dalam hal ini. Seingat saya, mungkin dalam sekitar PRU 13, PRU 14 baru kita bercakap soal limits of authority ini. Sebelum ini antara kita lihat agak berleluasa lah soal incumbent ataupun mereka yang sudah melepaskan portfolio itu masih lagi aparatnya, the machinery-nya masih digunakan dan kedudukan semasa ini lebih tricky sedikit kerana 4 negeri sudah pun mengada, bukan semua DUN akan serentak pada kali ini. Jadi dia akan ada, saya masih ada kuasa, boleh buat menggunakan aparat negeri untuk parti masing-masing. Jadi di situ akan timbul kekeliruan. Ini kuasa negeri, bukan. Kita perlu jelaskan sikit. Saya rasa apa yang saya cakap tentang isu bagaimana sogokan politik atau penggunaan jentera-jentera kerajaan untuk menjalankan kempen-kempen politik, satu perkara yang telah dibincangkan lama. Dan juga satu perkara yang perlu jalankan dengan suci hati. Satu perkara yang perlu dipahami bahawa penggunaan ini perlu menjadi satu had, masalah kawal sedia. Tetapi di manakah bentuk kawal sedia itu berada? Di manakah bentuk isu-isu yang boleh disabitkan dalam peruntukan undang-undang? Itu mungkin dari segi perundangan. Tetapi dari segi ini masyarakat mula menilai keupayaan bagaimana menggunakan jentera-jentera ini, sama ada ia berbentuk kepartian dan partisipasi agensi-agensi berkepentingan kerajaan. Dan saya rasa sejak kebelakangan ini, dengan the arriving of media sosial kan, dengan macam masyarakat kembali peka kepada elemen politik, tetapi malangnya masyarakat masih pasif politik. Jumlah pengundian masih rendah dalam 2 pilihan lepas. Tapi kepekaan politik itu tinggi. Cuma diharapkan partisipasi politik semasa mengundi itu tinggi juga seperti mana kepekaan politik. Kita berada dalam kepekaan politik. Kita lihat bagaimana media sosial ini. Kita cukup trending bagaimana benda-benda berlaku, apakah jangkaan. Ahli nujum pun banyak kan, dan menjangkakan apa yang akan berlaku bila tarikh raya mereka dah tahu. Jadi kepekaan politik itu tinggi dan kepekaan politik sebenarnya akan meneutralisasikan kempen-kempen ataupun kecenderungan menggunakan sogokan politik ataupun agensi-agensi yang berkaitan dalam melihat pada isu-isu berkepentingan politik. Dan saya rasa sudah tiba masanya
benda ini difahami. Dan berbalik pada cerita Adun, saya rasa kita sedia maklum bahawa yang akan menjalankan pilihan raya serentak lebih kurang 3 negeri saja, Perak, Perlis mungkin dan 3 Pahang. DUN saja yang akan dibubarkan serentak. Kerana parti pembangkang daripada sama ada daripada Kedah, Terengganu dan Kelantan maupun Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang sudah berkata dan 4 negeri yang sudah tuanya, Johor, Melaka, belum lagi Tembong Pantang termasuk Sabah Sarawak. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ni, sebenarnya kita akan lihat satu berselerak lah jadual. Satu penyilangan kempen gerak saraf yang menarik. Mungkin akan berlaku partisipasi dalam jentera negeri tetapi tidak melibatkan pilihan negeri. Dan mungkin ini juga satu cara, kerana kita lihat yang akan menjalankan pilihan raya pada ini adalah DUN-DUN yang dikuasai oleh Barisan Nasional, Negeri-Negeri Subnation. Jadi mereka boleh berjalan serentak, tetapi dari segi keputusan ataupun jentera sebenarnya, kekuatan agensi kerajaan negeri itu untuk menggunakan dalam tujuan-tujuan tertentu masih lagi wujud secara tidak langsung. Jadi sebenarnya perkara itu wujud. Jadi mereka boleh mengatakan ini adalah sebahagian daripada elemen berbentuk elemen kuasa kerajaan negeri untuk mengatur gerakan-gerakan, kempen-kempen penerangan, gerak saraf dan sebagainya. Tetapi tidak pada 3 negeri itu, iaitu Perak, Pahang dan Perlis. Di sini kita rasa berlaku penyilangan gerak saraf ataupun kempen-kempen penerangan yang mungkin juga menarik untuk dianalisa pada masa dan ketika pilihan raya itu berlangsung. Dalam tempoh berkempen khususnya nanti. Masih lagi tentang ini caretaker government atau kerajaan sementara. Datuk Syam Rahayu juga menyebutkan bahawa ia tidak di spell out, tidak disebut secara tuntas, secara jelas di situ. Cuma ia penafsiran, dan kelihatannya tadi Datuk juga menyatakan kalau kita ingin mendisiplinkan ini, maka ia harus diwujudkan dalam bentuk tata cara. Tetapi kalau ia tidak berupa undang-undang, maka pelanggarannya tidak pula akan dipengapakan. Sekurang-kurangnya untuk tempoh PRU ke-15 ini, nobody could be bothered. Tak apalah, bukan ada kesalahan apa pun, langgar je lah. Dia cuma kelihatan morally wrong saja di media sosial. But it can be done. Datuk. Itulah kalau kita melihat ada kecewa tu. Ya, sebab saya cakap macam ni, undang-undang ada pun boleh buat juga. Maknanya boleh langgar undang-undang tu. Sebelum ni contoh je lah sebab dia kata lompat bati dia. Sebelum ni ada contoh bahawa undang-undang negeri Kelantan tu kan apa tu Dewan Perlembagaan Negeri Kelantan tu telah dikatakan tidak sah, tapi berlaku lagi, maknanya tak ada rasa suci hati tadi. Jadi as a start lah, sebagai permulaan kena ada. Jadi saya dari dulu lagi saya sering menyatakan kalau kita ada undang-undang pun sekarangnya undang-undang itu tidak dianggap sebagai suatu yang moral untuk mematuhi undang-undang itu. Bukan kerana kita dihukum dan sebagainya, bukan. Morality untuk menghormati undang-undang itu. Jadi di sinilah kita perlukan orang-orang politik, pemain-pemain demokrasi, pemain-pemain politik ini tulus ikhlas dalam perjuangan mereka. Itu harapan rakyat lah. Saya fikir harapan rakyat secara seluruhannya ialah para pemain politik ini jangan leka, suci hati dan tidak rakus pada kuasa. Itu yang rakyat mahu. Jadi saya percaya garis panduan ini kalaupun dia dah tak sempat dah saya nak buat ni. Mana PRU 15 ni ke tak sempat. Free for all lah. Satu lagi saya nak sebut juga, mod kerjasama antara parti-parti politik ini juga perlu dikanunkan. Maksudnya bukan dikanunkan, tapi sekurang-kurangnya kita mula dengan garis panduan. Contoh bagaimana nak buat kerajaan campuran dan sebagainya. Kita perlu bersedia untuk itu. Kita memerlukan apa di situ? Garis panduan juga? Garis panduan pada awalnya. Sebabnya garis panduan ni kita akan amalkan ia, kemudiannya sekiranya ia sudah mantap, sudah bagus, kita boleh bentukkan dalam satu. Mungkin saya haraplah ada institusi beraja yang membuat satu proklamasi diraja berkaitan dengan amalan politik di negara kita ni. Sebab banyak kali tuanku tadi kecewa, kita mula dengan perkataan kecewa. Sebelum ini ada 2-3 warkah titah diraja yang mengatakan kekecewaan. Tuanku menitahkan supaya ada kerjasama. Di sini saya fikir proklamasi diraja tentang amalan berpolitik ini, kalau kita tak mahu institusi beraja pada peringkat persekutuan atau peringkat negeri merasa kecewa lagi dengan orang-orang politik ini. Jadi saya percaya banyak lagi perkara-perkara yang harus kita buat sebelum kita bersedia untuk PRU 15. Tapi kalau dah jadi macam ni, dah dibubar dah. Dah dibubar pun kita belum sempat. Tapi kalau nak si budaya, tak nak si budalih, dia masih boleh kalau kita mahu buat. Okey. Senyuman Dr. Nirwandi tu ada makna tertentu?
Saya menjangkakan kalau kita sebenarnya rakyat sebenarnya agak pasif muak dengan isu politik negara. Itu benda yang kelesuan politik. Kelesuan politik itu benda yang saya rasa tidak boleh dikatakan sebagai tidak benar, kerana ia perkara benar. Jadi sebabkan itu rakyat ambil kira dalam keadaan pasif politik. Suasana yang saya sering katakan bahawa rakyat melihat isu politik tetapi partisipasi politik itu tidak berlaku sepenuhnya. Dan apabila pilihan raya ini wujud dalam keadaan mungkin kita akan berlaku suasana banjir, dalam keadaan kita akan melihat pada jangkaan rakyat, melihat pada manifesto-manifesto yang tak tertunai, lihat pada isu-isu pertikaian ahli politik, dan saya sebenarnya lebih berminat untuk melihat bagaimana kecenderungan masyarakat sama ada mereka hendak keluar mengundi ataupun tidak. Dan apakah jangkaan mereka akan pergi mengundi dan bagaimanakah mereka akan menunaikan undi itu sekiranya perkara itu jalan dalam masa yang terdekat. Kerana kalau kita lihat daripada trend yang berlaku pada ini, boleh dikatakan bahawa pembabitan masyarakat dalam partisipasi mengundi bukan share isu, bukan jadi ahli nujum. Kita bila nak betul-betul turun dan undi itu saya rasa masih bukan sembang kedai kopi saja. Dan legitimasinya keputusan pengundian itu walaupun sebenarnya ia diterima, tetapi akhirnya sama ada kita pergi pada satu demokrasi yang cukup sehat, cukup matang, sihat, ditambah pula dengan isu-isu seperti tadi, dan di sinilah kita mahukan berwujudnya satu bentuk kemahuan di kalangan ahli politik untuk membawa masyarakat kembali melihat politik itu sebagai satu corak untuk merubah negara dan membawa negara pada perubahan yang lebih baik. Ini saya rasa yang secara sinisnya kita mahukan ia berlaku, dan sama ada ia boleh dilakukan atau tidak dalam tempoh PRU 15 ini. Kita akan melihat daripada segi mana partisipasi politik dan keyakinan masyarakat. Dan ramai yang berkata dah jangka parlimen akan bubar lepas bajet, tengok lepas bajet pun boleh bubar. Jadi persepsi di luar sana menunjukkan bahawa masyarakat mahukan sesuatu jaminan bahawa apakah perkara ini akan berulang dan apakah dengan isu lompat parti adakah ia akan boleh digunakan. Sebab kita ada lompat parti ini pun kita ada beberapa isu pertindihan. Isu penggunaan simbol dan isu penggunaan bendera parti dan isu-isu perkara-perkara yang berhubung dengan jaringan gagasan-gagasan parti-parti tertentu dalam penggunaan simbol dan logo-logo tertentu. Jadi sebenarnya ini yang menyebabkan di manakah kedudukan politik negara, adakah kita menuju kepada satu pembaruan demokrasi matang dengan masyarakat ataupun kita masih lagi kembali dalam elemen. Cuma yang boleh membawa sedikit kegembiraan adalah sonok dalam media sosial itu. Kempen-kempen politik dan dinamik politik dalam media sosial. Tapi akhirnya kita nak melihat di mana taraf kedudukan demokrasi negara sebenarnya. Lama diam Is ni, saya pun kena memaling sedikit pada dia. Saya terdiam sebab melakukan sedikit analisis kepada apa yang boleh kita bawakan bersama dengan anda ketika ni, Ustaz dan juga Dr. Nirwandi dan juga Datuk Syam Melayu berkenaan tentang ini yang kita bawakan kolerasi daripada isu tentang lompat parti itu. Sewaktu dan juga seawal penggubalan rang undang-undang lompat parti ini, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi ada mengatakan penggabungan antara parti dengan parti lain itu hak parti untuk bergabung. Contohnya dalam satu gabungan yang besar, satu parti hendak keluar daripada gabungan itu, maka ia tidak diistilahkan sebagai lompat parti. Jadi ini kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri sendiri. Perkara ini akan menjadi satu lagi korelasi yang cukup signifikan dalam kita membincangkan bagaimanakah kita mendefinisikan lompat parti. Apakah kelayakan seseorang di parlimen itu hilang apabila keluar daripada partinya ataupun apabila parti itu keluar daripada satu-satu gabungan itu setelah pilihan raya umum ke-15 dilaksanakan dan juga disempurnakan. Semuanya akan kita bawakan sekembalinya dalam Bicara Khas pada malam ini. Kementerian Kesihatan diperuntukkan RM36.1 bilion berbanding RM32.4 bilion tahun ini, iaitu antara peningkatan terbesar di kalangan kementerian. Maka bagi menyokong usaha yang diambil kerajaan negeri dalam mengurus dan meningkatkan keluasan kawasan perlindungan flora dan fauna, kerajaan akan meningkatkan peruntukan Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation atau EFT kepada RM100 juta setahun, iaitu penambahan sebanyak RM30 juta. Untuk memastikan hidupan liar dan habitat hutannya terus terpelihara, kerajaan memperuntukkan RM36 juta bagi program perlindungan harimau, gajah dan spesies liar lain. Nak masak apa hari ni? Ikan ke ayam? Buat ayam masak lomak sedap juga ni. Apa anda perlu buat? Jika berlaku perbezaan harga terutamanya di kawasan luar bandar, KPDNHEP mengalu-alukan aduan daripada pengguna.
Berikan maklumat lengkap termasuk harga dan tempat jualan bagi membolehkan tindakan segera diambil. Sebarang aduan melalui saluran berikut. Kerajaan akan meningkatkan peruntukan penyakit jarang jumpa kepada 25 juta ringgit. Kerajaan juga pada Julai 2022 telah menubuhkan satu akaun amanah bagi rawatan penyakit jarang jumpa untuk membolehkan semua pihak menyalurkan sumbangan. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Kita bersua kembali bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Seperti mana kita sedia maklum, ini yang kita bawakan tadi sebelum kita berehat berkenaan kenyataan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkenaan tentang isu penggabungan. Saya bawakan apakah signifikannya untuk kita melihatkan statistik Dewan Rakyat sehingga Julai 2022, 220 ahli parlimen yang masih lagi aktif ini kita lihatkan kepada komposisi DAP, PKR, UMNO, PPBM. Ini menggambarkan tidak ada satu parti yang boleh berdiri sendiri untuk membentuk kerajaan. Segala-galanya masih tertakluk dan juga masih berpegang kepada gabungan baik PH, PN maupun gabungan UMNO BN dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan persoalan berkenaan tentang lompat parti yang mana apakah adanya isu lompat parti keluar daripada parti asal ataupun keluar daripada parti gabungan itu akan menjurus dan juga akan memberikan gambaran kepada aksi-aksi ataupun tindakan lompat parti ini. Segalanya boleh jawab bersama dengan panel kita, silakan. Ya, kita lontarkan terus pada Dr. Wandi lah politik ni. Seolah-olahnya macam itu tidak akan membereskan realiti politik kita, akan kekal tidak stabil dengan walaupun kita sudah ada akta anti lompat ini. Secara amnya akta lompat parti itu penting untuk mengekang atau membentuk satu persepsi benda itu tidak boleh berlaku. Tapi sudah tentu ada ruang-ruang bagaimana ia boleh juga berlaku, khususnya dalam isu gabungan, isu-isu membabitkan kepartian. Ia lebih bersifat kepada individualistik apabila melompat berparti-parti dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat benda ini secara lebih kompleks, kita juga akan melihat pada satu benda yang boleh kita jangkakan, bayangkan apabila ia juga melibatkan daripada Dewan Undangan Negeri, di mana parlimen-parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri itu sendiri tidak lagi, saya rasa tidak lagi mewartakan undang-undang itu sendiri untuk digunakan dalam Dewan Negeri, malah parlimen-parlimen ataupun dalam pilihan negeri mereka. Jadi wujud sama ada ia berkesan untuk membentuk satu bentuk kecenderungan untuk ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen lembut parti dan ahli Dewan Undangan Negeri lembut parti. Dan satu perkara yang menarik juga kalau kita lihat apabila berlakunya pilihan raya umum per-15, negeri tidak akan melakukan pilihan raya. Jadi sebenarnya setelah federal ataupun kerajaan kesatuan itu ditubuh, maka kecenderungan untuk membentuk satu ketua menteri atau menteri besar itu juga akan juga dipengaruhi dengan kedudukan kerajaan persekutuan. Jadi di sini saya rasa masyarakat perlu melihat betapa pentingnya partisipasi mereka dalam demokrasi matang negara. Betapa penting untuk mereka memahami apakah bentuk atau lompat parti itu ni, supaya mereka juga boleh mempengaruhi, mendesak supaya siapa yang melakukan perubahan ini setelah aktanya ada, maka mereka akan didiskriminasikan secara terhormat dengan persepsi dalam media sosial. Kadang-kadang kita rasa masyarakat perlu mainkan peranan, pengundi perlu mainkan peranan supaya ahli-ahli politik faham bahawa walaupun terdapat jurang-jurang pemisah yang mengakibatkan mereka boleh melakukan perkara-perkara tertentu, tetapi akhirnya mereka boleh didiskriminasikan di dalam media sosial. Persepsi kalangan para pengundi, kerana kita tidak mahu supaya berlakunya satu bentuk demokrasi matang, sebab 14 sampai 15 kita tak berhenti politik, saya. Jadi kita nak sama adakah jaminan 15 16 kita juga tidak akan, walaupun tidak adil mengatakan perkara itu sebelum ia terjadi, tetapi adakah
kita yakin bahawa pembentukan dengan banyak isu-isu yang berbangkit seperti Dewan Undangan Negeri yang belum selesai, pilihan raya negeri, 3 hanya negeri yang akan melakukan pilihan raya, dan sama ada ia boleh terhenti dengan Akta Lompat Parti. Jadi partisipasi masyarakat perlu memahami mereka perlu terus berjuang dalam memastikan kesuburan demokrasi politik negara itu. Ini yang saya timbulkan di awal tadi, Doktor. Saya tidak yakin alasan kestabilan itu kerana kelihatannya sampai ke PRU 16 akan berantakan disebabkan oleh elemen-elemen yang belum dibereskan ini. Tapi saya nak minta Dr. Wandi mengulas lebih lanjut dengan memberikan gambaran kepada penonton bahawa kita tahu yang pasti akan terbubar DUN hanya 3 negeri yang di bawah Barisan Nasional, yang di bawah Pakatan Harapan dan PAS. Kedengaran buat masa ini, kita tak tahu esok lusa apa keputusannya, mereka tidak akan mengikut jadual PRU federal. Jadi kita boleh bayangkan, penonton boleh bayangkan, mungkin menjelang bulan 2, 3, 4, 5, 6 nanti akan ada siri-siri pilihan raya DUN. Banyaklah tugas tak boleh cuti kita kami tak boleh bercuti dan juga Datuk dan juga Dr. Nirwandi akan perlu selalu hadir untuk mengulas realiti ini. Kerana di awal tadi kita menyebut soal kelesuan, political fatigue, maknanya rakyat mual dengan over politicizing on a lot of things. Kelihatannya itu tidak akan beres sehinggalah menjelang mungkin bulan 6, bulan 7, Dr. Wandi. Ini realiti yang kita sebut sekarang untuk rakyat telan dan hadam. Politik is all about numbers. Jadi kalau kita melihat satu keputusan raya yang dominan, mungkin two-third majority itu dikatakan boleh wujud dalam suasana pasif politik. Maksud saya berdasarkan pilihan umum negeri Melaka dan Johor, berkemungkinan trend itu akan memihak pada Barisan Nasional. Katakan ia tak memihak pada Barisan Nasional. Kemungkinan faktor dominasi itu akan juga mempengaruhi kedudukan negeri-negeri selepas itu. Khususnya 3 negeri, Perak, Perlis dan Pahang. Dan kita ada negeri-negeri Kedah, Terengganu dan Perlis, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, kan, yang juga akan juga menentukan dari segi komposisi parti. Jadi sebab itulah keputusan parlimen sebenarnya penting untuk wujud satu bentuk dominasi politik yang ketara. Tetapi dalam keadaan hari ini, di mana kita lihat berbagai gabungan jaringan parti wujud, kita ada PN, kita ada PH, kita ada BN, kita ada GTA dan kita ada pelbagai lagi berkemungkinan wujudnya satu kolaborasi politik parti-parti kecil yang akan bergabung dengan parti-parti gegasi, kerana parti-parti gegasi politik ini akan sedang mewarnai parti politik negara. Kecenderungan pengundian politik negara sekiranya suasana pasif politik. Maksudnya parti-parti gegasi yang besar ni akan mendominasi disertai dengan parti-parti kecil, termasuklah Parti Bersatu dan parti-parti yang lain. Tetapi sekiranya dominasi ini wujud di peringkat parlimen pada pilihan raya ke-15, saya rasa ia boleh diselesaikan dengan baik. Tetapi sekiranya masih lagi wujud kecelaruan, tidak ada satu bentuk dominasi politik yang ketara, maka kita akan lihat pengulangan demi pengulangan dalam episod negeri-negeri. Dan masyarakat harus bersedia untuk ini. Dan pengundi harus faham. Di sinilah kepentingan untuk mereka tahu bahawa mereka kena keluar mengundi. Mereka kena participate dalam politik. Mereka kena faham itu akta. Kerana aktif politik, maksud saya bukan hanya kepekaan politik, duduk beza-beza. Peka kita share. Ni dia komen dekat media sosial. Tapi dia tak turun mengundi pun. Tapi dia tidak turun mengundi. Jadi suasana aktif politik ini adalah lambang legitimasi kepekaan aktif politik yang akan buat negara sungsang. Kalau tidak, 15 sampai 16, saya rasa nanti kita akan berjumpa di hampir setiap negeri nanti. Kecuali Perak, Perlis dan Pahang. Saya ucapkan selamat datang awal-awal lah. Kepada Datuk dan juga Doktor. Tapi Datuk Syam Merayu, apa kalau ada jalan keluarnya, kelihatannya macam sekarang ni akan berselerakkanlah jadual khususnya PRU DUN kita ni sampai ke bulan 6, bulan 7 akan datang ni. Apakah nanti di masa-masa depan ada suatu bentuk imajinasi kita, ada solusi ke untuk menyatukan kembali nanti? Sekarang ni kita tak ada penyelesaian dari segi undang-undang lah. Dan saya nampak penyelesaian itu adalah pemuafakatan dalam kalangan pemain demokrasi. Dia tak ada undang-undang sekarang ni. Kecuali undang-undang dibuat untuk menyatakan pilihan raya perlu dilaksanakan pada sekian-sekian. Contohlah, oleh kerana kita ada contoh setengah-setengah negara, mereka mengadakan satu peruntukan yang jelas. Macam kita pula bincang di negara kita nak buat terms atau penggal yang tertentu untuk parlimen tetap tu kan. Jadi itu lebih mudah. Begitu juga dengan daripada peringkat negeri lah. Peruntukan dalam perlembagaan negeri juga harus selaras dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Jadi untuk pilihan raya ke-15 ini, kalau negeri-negeri ataupun pemain demokrasi ini tidak begitu memberikan perhatian, maka
itu belum masuk lagi ke kosongan luar jangka ya. Untuk mana kalau berlaku kosongan luar jangka, pilihan raya kecil tu mungkin berlaku. Jadi bila pengaruh kerajaan persekutuan atau parti seperti Dr. Nirwani sebut tadi, parti kemenangan pada sesuatu parti pada peringkat persekutuan akan mempengaruhi peringkat negeri. Mungkin berlaku pembubaran dewan dan sebagainya pada negeri yang tidak kita tahu, tunggu pengumuman dari negeri masing-masing. Duli-duli Yang Maha Mulia, sultan-sultan sama ada untuk memperkenan ataupun tidak memperkenan pembubaran dewan negeri kan. Jadi kita tunggulah sebab hari ini baru je first day kan. Jadi di sini dia hanya boleh dilakukan dengan pemuafakatan politik. Dia tidak boleh, setakat ni kita tidak ada undang-undang, walaupun pada masa hadapan kita perlukan undang-undang itu untuk mengelakkan perkara-perkara seperti ini daripada berlaku. Setakat ni tak ada undang-undang. Okey. Berarti mengharapkan kepada pemuafakatan pemain politik itu mereka yang bertanding lah, dan parti-parti besar yang Dr. Nirwani yang mempengaruhi keputusan keputusan ataupun kedudukan kerajaan di negeri-negeri. Bacaan doktor ada kemungkinan itu ada? Kemungkinan untuk mewujudkan undang-undang itu penting sebab lebih mudah untuk mengubah undang-undang di peringkat parlimen. Ya, sebelum itu, tapi dengan kecelaruan yang ada, bolehkah undang-undang itu diperkenalkan secara logiknya? Saya rasa kalau di peringkat persekutuan tidak ada masalah. Kita bagi lihat macam undang-undang 4 parti diperkenankan. Kita bagi banyak undang-undang yang telah bertang, tapi lebih kurang banyak undang-undang yang terpaksa saya rasa yang tidak dapat mencapai dapat dibentangkan dan luluskan sebabkan pembubaran parlimen, sehingga ada beberapa undang-undang tertentu. Tetapi sebenarnya ia boleh dijalankan sekiranya ia diwujudkan dengan satu bentuk pemuafakatan, dan yang paling mustahak sekarang ada pembawitan Majlis Raja-Raja. Walaupun tidak ada untuk mengheret Majlis Raja-Raja dalam peringkat negeri untuk bersama untuk membawa pada undang-undang ni, sekiranya ia dibuat di peringkat persekutuan, maka lebih mudah untuk ada dia punya efek, snowballing effect itu di peringkat negeri, khususnya negeri-negeri yang punya Majlis Raja-Raja. Dan di sini saya rasa kepentingan untuk bentuk politik yang kembali inklusif. Walaupun mengatakan ia satu bentuk gangguan pada politik, satu bentuk gangguan pada imej-imej parti politik ataupun kebebasan politik, tetapi pada masa dan ketikanya kita kena ada satu control form, satu garis panduan bagaimana untuk mengikat perundangan-perundangan ini demi kepentingan masyarakat. Kerana kita hanya mahu mereka bergerak secara sukarela, secara permuafakatan pemain demokrasi yang baik, tetapi sekiranya tidak ada imej itu wujud di kalangan ahli politik negara, maka perlunya ada satu bentuk usaha untuk membawanya di peringkat persekutuan dalam bentuk undang-undang dan membawa dengan pemufakatan Majlis Raja. Kerana saya rasa ia masih lagi menjadi satu pengikat khususnya pada negeri-negeri yang masih mengamalkan sistem elemen-elemen yang berkait dengan Majlis Raja-Raja. Datuk, Majlis Raja-Raja? Kalau kita ini agak keluarlah dari topik kita sikit, tapi ia berkaitan dengan demokrasi ini oleh kerana kita mengamalkan sistem demokrasi. Kalau demokrasi itu tidak boleh mendatangkan kebahagiaan kepada rakyat, maka mesti ada saya suka frasa itu. Kalau demokrasi tidak boleh mendatangkan kebahagiaan kepada rakyat, saya pun baru nak saya akan hybrid. Kebahagiaan yang rakyat cari kan. Sekarang ni dulu dahlah kita menghadapi macam-macam jenis penyakit sekarang. Kemudiannya kita lihat mental health rakyat. Maknanya rakyat tidak bahagia bila kita ada masalah-masalah ini, suicide yang tinggi, dan kita juga mempunyai mungkin hubungan etnik yang juga memerlukan perhatian dan sebagainya. Jadi kebahagiaan itu tidak dapat dirasai dan dinikmati oleh rakyat. Ini kita bimbang kalau demokrasi yang kita percaya itu tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, maka perlu ada satu intervener. Di sini kita perlukan peranan institusi beraja. Bukan kata nak bagi raja-raja terlibat langsung dalam politik, tapi institusi beraja itu kesempurnaan sebuah negara bila kita mengamalkan dua sistem ini, satu hendaklah melengkapi antara satu sama lain. Jadi apabila rakyat telah mempunyai kepercayaan tinggi kepada institusi beraja setelah berlakunya kebobrokan dalam demokrasi 2 tahun lepas macam tu kan, jadi rakyat telah menanamkan kepercayaan kepada institusi beraja. Selepas ini saya percaya institusi beraja perlu memainkan lebih aktif peranan untuk memastikan kebahagiaan rakyat itu. Jadi kemakmuran ekonomi, kesejahteraan, kesihatan dan sebagainya, itulah namanya kebahagiaan. Jadi saya fikir satu ada intervener, iaitu daripada institusi beraja. Saya sebut tadi tentang saya harapkan proklamasi diraja berkaitan dengan kebersamaan politik. Ini juga penting untuk kita sebab kita tak ada cara lain.
tidak ada cara lain kalau pemain demokrasi tidak mahu mengalah dengan dengan kemahuan rakyat itu, dan kita tidak dapat menstabilkan keadaan politik, dan telah dibuktikan bahawa ke bawah duli telah berjaya menstabilkan keadaan politik, meletakkan kepercayaan gabungan dengan adanya perjanjian MOU antara parti politik, itu telah berjaya dari segi pencapaian institusi beraja. Dan ini boleh dilakukan pada masa hadapan. Kalau macam saya sebut tadi, kalau tiap bulan kita nak ada pilihan raya, nampak gaya macam tu lah kot. Kalau begitulah pemerhatian orang berpengalaman seperti saya tu kan. Jadi kita perlukan satu tindakan yang boleh dilakukan dalam keadaan segera. Dalam keadaan segera. Kita tidak kata nak bincang panjang dalam parlimen dan sebagainya. Dalam satu keadaan segera, kita memerlukan satu intervener, satu faktor untuk memastikan rakyat itu lebih bahagia. Yalah, Datuk mengatakan bacaan orang berpengalaman. Tidaklah berpengalaman tu. Sebabnya kan, kalau negeri di bawah PAS, takkan dia nak berpakat dengan negeri di bawah PH. Jomlah kita buat pilihan raya negeri kita hari yang sama. Saya tak fikir itu akan berlaku dalam congak semasa lah. Tak tahulah masa depan kan. Jadi, semudah itu saja. Tapi tadi saya nak bagi ruang pada Dr. Rwandi apabila Datuk menyebutkan soal kebahagiaan yang tidak terpenuhkan oleh demokrasi ini. Dr. Rwandi kata dia ada hybrid. Tetapi tadi juga Datuk juga ada menyebut satu yang saya nak angkat semula pada Dr. Rwandi. Datuk sebut, dia kata pemain politik tidak mampu memenuhi permintaan rakyat kerana di dalam pentas pencak politik media sosial ni khususnya, bacaan tentang apa rakyat mahu itu ditafsirkan masing-masing oleh kepentingan politik masing-masing. Bila kita kata pilihan raya perlu dilakukan selepas musim monsun, dia mengatakan rakyat nak sebenarnya awal. Jadi ini semua mainan-mainan persepsi masing-masing hanya untuk memenangkan diri masing-masing. Ini cabaran kita pada hari ini juga. Saya rasa apa yang menyebabkan rakyat tidak bahagia kan adalah sebabkan politik itu tidak mengikat rakyat itu dengan sempurna. Kerana politik itu ditafsirkan sebagai permainan ahli-ahli politik sahaja. Sebab ini salah satu bentuk dimensi atau spektrum atau perkara komponen yang berlaku daripada PRU14 khususnya menjelang ke-15. Kerana apabila ini berlaku, maka rakyat merasakan bahawa mereka tidak dibawa untuk bersama dengan ahli politik dalam apa jua keputusan ahli politik. Kalau kita ingat, setelah berlakunya pemilihan, setelah berlakunya undi, maka percaturan politik Malaysia daripada 14 hingga 14 dikuasai oleh gelanggang ahli politik. Dan dalam fasa ketika itu, tidak ada satu wakil rakyat pun ahli parlimen yang bertanyakan apa yang perlu dilakukan, yang mahukan oleh rakyat dilakukan mereka. Kita lihat benda ini tidak berlaku. Kita melihat satu bentuk permufakatan dari kalangan masyarakat, walaupun dalam perundangan tidak wujud, walaupun secara dasarnya benda tidak wujud. Tapi kita lihat partisipasi masyarakat ahli-ahli politik bercakap tentang isu-isu politik dengan lebih terbuka, khususnya melibatkan politik negara, boleh katakan hampir tiada. Dan ini orang dengar, politik dengar mungkin marah. Tetapi inilah realiti yang berlaku di dalam negara kita. Kerana kita mahukan dan intervensi yang berlaku di dalam majlis raja, majlis pemufakatan ataupun dengan institusi beraja itu harus juga menjadi satu key maker ataupun key person, seorang yang boleh bercakap bagi pihak majlis raja-raja. Seorang yang boleh bercakap menjunjung kasih baginda tuanku apa yang mahukan oleh baginda tuanku dan informasi-informasi yang diberikan. Kerana sudah tiba masanya satu gerak saraf dilakukan untuk kembali membawa masyarakat memahami bahawa ada dua konteks perkara besar dalam negara. Satu, keterikatan dengan ahli politik. Satu, kebergantungan juga kepada kuasa ataupun institusi diraja yang perlu dipahami. Kerana inilah bentuk demokrasi yang saya rasa boleh menyempurnakan satu sama lain. Tapi malangnya tidak berlaku. Kita berada dalam media sosial, partisipasi politik, isu politik dibincangkan dan rakyat akan terus menghentam ahli politik bertubi-tubi. Dan ahli politik terus melarikan diri pada masyarakat dan akhirnya bagaimana untuk membawa kuasa institusi raja, majlis raja-raja ni supaya kita tidak mahu satu bentuk dikatakan satu dominasi baru dalam kuasa politik negara, tapi pelengkapan itu harus ada dalam pada masa sekarang. Kalau tidak, 15, 16, 17 kita tak tahulah apa cerita pula kan. Dan ini yang saya rasa yang mahukan. Saya rasa perkara ni power. Kalau apa yang boleh yang begitu belum cakap tentang undi muda lagi. Tsunami anak muda kita belum cakap. Saya kata Dr. Wandi dengan Datuk akan selalu tampil ni, ada banyak yang kita perlu uraikan dan sehingga ke peringkat ini kita masih lagi bercakap soal ideal dan idealisme. Kerana di awal tadi Is bersembang dengan saya, dia kata dia berminat. Okey, kita nak bawa perbincangan kita berikutnya Is kepada real politik sebab dia nak tanya poster boy ni. Siapa nak jadi poster boy mana ni? Sila Is. Okey, sebelum kita beralih kepada poster boy tu, Syed dan juga tetamu kita, saya nak membawa perhatian kepada isu undi 18 ataupun
ataupun anak muda, wave anak muda, gelombang anak muda ini. Kita bawakan sedikit berkenaan tentang kenyataan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jumlah pemilih berdaftar ialah sehingga lebih 21 juta. Pengundi baru mewakili 5.4%. Itu adalah pengundi yang berusia 18 hingga 21 tahun, 1.2 juta orang. Persoalan berkenaan apakah ini waktu yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 adalah berkenaan tentang kita relatekan ataupun kita korelasikan dengan musim November adalah musim convocation, musim kemasukan para pelajar ke IPTA. Apakah ini akan menjadi satu demotivation kepada para pelajar ataupun dalam kategori ini untuk turun mengundi? Ini satu persoalan penting. Yang kedua, sama ada kita perlu atau tidak mengadakan PRU sewaktu 2022 atau 2023. Kita melihat sedikit kenyataan daripada IMF Managing Director yang mengatakan bahawasanya the world faces growing recession risk and a fundamental shift away from relative stability to an age of breakdown in international relations and more frequent natural disasters. The head of the International Monetary Fund has warned, dan ini dijangkakan sehingga tempoh 7 tahun. Jadi ramai yang menjangkakan kita perlu melaksanakan PRU sebelum tahun 2023. Jadi apakah ini meletakkan satu situasi tersepit untuk meletakkan tarikh penting bagi pilihan raya umum ke-15? Doktor. Kita lontar kepada siapa? Dr. Niwandi. Dr. Wandi lah, politiknya. Kalau kita bercakap tentang anak muda, sudah tentu satu benda yang menarik untuk kita bincangkan. Dan tsunami anak muda adalah satu bentuk yang dinantikan oleh semua orang, sama ada ia akan berlaku atau tidak. Dan saya juga telah menjawab di banyak platform mengenai persoalan ini. Tetapi sebelum itu, saya juga pernah melontarkan idea bahawa sebelum anak-anak muda ni sebenarnya dibenarkan mengundi, mereka harus diletakkan dengan satu bentuk elemen, sama ada kursus ataupun satu bentuk pencerahan apakah sebenarnya itu negara Malaysia. Bagaimana perlembagaan persekutuan, rukun negara, isu-isu keselamatan negara, supaya apabila partisipasi politik itu berlaku, kita tidak boleh mengubah acuan pemikiran politik mereka. Mereka akan mengundi berdasarkan teras politik yang sebenarnya, iaitu polisi, dasar dan masa depan negara. Dan bukan berdasarkan pada politik yang berlaku dalam keadaan semasa, yang juga berlaku di negara barat, iaitu politik berbentuk emosi, politik berbentuk infotainment dan politik yang berbentuk lebih kepada perkara-perkara yang berbentuk lebih seronok dan menjadi satu perkara yang menjadi ikutan trend yang tidak benar dan tidak betul. Jadi ini perkara fundamental sebenarnya, tapi ia telah berlaku. Dan undi 18 ini akan mengubah congak. Saya ingat kalau Syed dengan Is tekan kalkulator pun 5.8 juta kita bagi 222. Semua penonton boleh buat. Kita akan lihat jumlah undi yang cukup banyak, besar. Itu kalau mereka turun. Itu kalau mereka turun. Jadi apabila berlaku suasana aktif politik, maksudnya kepekaan politik pada media sosial ini membawa anak muda melihat mengundi ni macam trend. Maksudnya kalau pergi mengundi tu mereka rasa macam mereka pergi tengok konsert, mereka rasa mereka berjuang untuk negara. Stylo mengundi. Dan kalau ada golongan-golongan yang bijak melakukan gerak saraf, perang saraf, sama ada peringkat SPR atau peringkat parti yang membawa mereka turun mengundi, bukan turun ke jalan, membawa mereka turun mengundi, kita akan lihat satu pergerakan perubahan dalam iklim, suasana politik dan landscape politik negara secara nyata. Tetapi dua pilihan yang lepas membuktikan mereka pasif politik. Dan ini akan mengakibatkan negara tidak akan mewujudkan satu bentuk keketaraan. Kalau kita akan lihat pattern-pattern politik yang mungkin sama ada sama macam Melaka, Johor, ataupun pattern-pattern politik yang baru sedikit, tetapi kita boleh agak bahawa ia tidak berlaku satu bentuk tsunami. Sebab tsunami anak muda, dia akan mengubah corak politik kerana dasar ataupun asas mereka berpolitik itu adalah amat berbeza. Dan ini menjawab satu persoalan. Yang soalan kedua tadi apa, Is? Tempo. Convocation, dia kata inilah masanya yang macam beri kesan, bersikap anak muda. Sudah tentu kestabilan politik itu penting, menjawab daripada hujah kestabilan sosiopolitik. Kerana jangkaan 2023 ni dengan geostrategik, kita ada beberapa perang yang sedang meletus. Perang yang berlaku di antara Ukraine dan Rusia, Taiwan dan China incoming, dan kestabilan di kawasan serantau yang juga menjadi satu. Baik, Dr. Wandi, kita akan sambung seketika nanti bercakap tentang ini. Kedua-duanya pensyarah, mereka dekat dengan realiti anak muda, jadi mungkin mereka sudah pun membuat cerapannya. Is, kita berehat seketika dan menyambung selepas ini.